Sekarang ni apabila air pasang, jadi arus bergerak daripada selatan ke utara. Jadi memudahkan kapal tu. Kapal tu paras-paras. Itu kalau ada ombak tenggelam kapal ni, kerana gelojok sangat nak cepat kaya. Kenapa kapal ni tak tenggelam? Kerana kapal ni gerak mengikut arus laut. Jadi nanti kalau airnya surut, dia terbalik pula di musim. Dia terbalik pula. Dia akan ikut arus yang bergerak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi apabila sebut sahaja selat, selat tu air masin. Mungkin semua orang kata lah apa yang ada air masin tu. Jadi di sebalik air masin bertemunya dua daratan pada kadar kurang daripada disebut istilahnya 10 marhalah. Kurang daripada 10 marhalah. Jadi jauh tu. Jadi mana-mana laut yang kurang 10 marhalah, maka yang bertemu disebut selat. Apatah lagi selat dekat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia mudah lagi hasil-hasilnya. Nanti kita tahu istilah hasil itu. Maknanya mengalirnya air laut bukan saja-saja mengalir. Ada nilai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tuan-tuan lihat, bila air laut surut, kapal tu pusing terbalik pula. Ni kau cakap aku lah. Mana bila air surut, pusing ke sini. Maka untuk pengetahuan tuan-tuan, sebenarnya dia bukan bawa pasir buta-buta itu. Dia gerak, nyambil, nyeduh pasir. Kapal ni, yelah, dia bukan suka-suka gerak tu. Kenapa dia gerak perlahan? Dia nyambil dia gerak tu, maknanya dia sedut pasir tu. Jadi istilahnya di sini, pasir ni itu pasir hitam. Maknanya hitam dan putih. Yang hitam tu adalah biji timah. Jadi di Sungai Johor ni dah banyak biji timah kat sini. Sebab itu di sini airnya agak sejuk. Laut tu sejuk. Jadi ada jenis-jenis ikan yang banyak di sini. Pun begitu, apabila air laut tu sejuk, memerang banyak dekat sini. Maka kalau kita pasang kalau kita buat bubu, merang datang. Kalau kita buat rakit, merang datang. Jadi tak sesuai. Sesuainya kapal ni je lah. Sejuk, cukup rasa senak sendiri. Jadi nilai laut, tuan-tuan yang dirahmati Allah, nilai laut. Pancur ni sebenarnya tempat pertemuan air. Ini disebut sebagai dalam Al-Quran, hadza azbun furat wa hadza milhun ujaj. Disinilah pertemuan air tawar dengan air masin, pancur. Baik, itu yang pancur lah. Yang ini macam mana pula? Pusat Perdagangan Pontian, maknanya walaupun dah ditinggikan, tuan-tuan tahu tak siapa ahli parlimen dia? Jadi saya waktu ini bersama dengan Datuk Ahmad Maslan. Jadi bersama dengan dia di sini, Mary Brown, saya bersama di
wakil dia je. Sekarang ni yang menjadi hairan, tembok ni kita dah tinggi, benteng ni kita tinggikan lebih maknanya 3.8 meter. Kita kalau ikut perkiraan saya 3.8 meter ni tahun 2060 baru air boleh naik. Tak hujan, tak ada angin, cuma air pasang besar. Tapi yang menghairankan, perkiraan saya tak tepat. Mungkin kerana consultant fee tak diberikan. Jadi kiraan kita dengan GPS tahun 2060 air akan naik lah. Tapi tak payah tunggu 2060, maknanya 2016 air melimpah. Sungguh hairan. Jadi dah kira ni air 3.8 ni tak naik, air paling naik 3.0, naik lagi betul. Jadi nak tinggikan macam mana? Cadangan saya serahkan kepada syarikat saya mengambil itu. Jadi tuan-tuan, sebenarnya dah habis taklah banyak, lebih kurang 18 juta ringgit. 18 juta tu buat tambak tu 18 juta. Unggur. Ni pantai Unggur. Saya bersama dengan mantan wakil rakyat Tuan Haji Jaafar Hashim. Waktu jadi wakil rakyat, diusahakan sejumlah 6 juta ringgit. 6 juta ringgit ni sepanjang 2 kilometer. Murah lagi daripada 2.6 bilion. Ni 6 juta ni, 2 kilometer ni 6 juta. Dan ketinggiannya 3.8. Dan saya yakin insya-Allah tak naik 3.8, tak naik. Lepas juga. Jadi mantan wakil rakyat tu Tuan Haji Jaafar Hashim tanya, macam mana lagi Ustaz? Itulah kerana projek tu kau tak kasih pada syarikat aku. Itu yang melimpah-limpah. Tak ada angin. Angin tak ada. Melimpah. Nak kata macam mana? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, melimpah. Pada jam saya pun tak beritahu rumah saya pergi sini. Jadi 10.45 saya parking Excel saya tu atas bukit sikit. Datang, jadi tengok, saya dah duduk atas pokok ni, atas pokok ni. Dia kata kenapa duduk atas pokok? Saja nak ambil gambar. 10.50 air masuk. Tak ada hujan, tak ada apa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenaikan air laut menjadi tanda tanya. Yalah, Allah Ta'ala nak berikan, tuan-tuan. Apa pun Allah Ta'ala nak beri. Tapi apabila Allah Ta'ala beri sesuatu, ada nilai untungnya, ada nilai ruginya. Ini cadangan saya pada asalnya. Kawasan ni, pantai Unggur ni tak bertanjung, tetapi di tanjungnya ujung sana. Sebab itu dia tanjungnya ujung, jadi dia ada pasir lah. Kan ada bukit belah ujung sana tu, dia ada pasir. Alhamdulillah ada pasir. Walau bagaimanapun kita cuba buatkan tanjung. Ini tanjung buatan, tanjung buat. Tanjung buat ni pun 2 juta. 2 juta lah. Sekali lagi syarikat aku tak berjaya. Kenapa kita buat tanjung ni? Kita nak buat teluk di sini. Ke ujungnya ada satu lagi tanjung, maknanya tanjung buatan. Kita buat teluk, kita pecahkan nanti ombak tu akan perlahan, dia akan bawa pasir pula. Di sini sungai, namanya Sungai Unggur. Maknanya di sini adalah muara, mafab. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada angin, tak ada apa, cukup masa dia datang melimpah.
Jadi keputusan kerajaan negeri setakat ni duit tak ada, biarkan aja lah. Biarkan aja, kerana kita baru buat 2 tahun yang lalu. Apa ni, Tanjung ni dekat-dekat 2 juta, yang itu Pengadang tu 6 juta, baru 2 tahun. Dah air melimpah. Dan air akan melimpah lagi ni 13, 14, 15, 16 Disember. Untuk kawasan Pontian pula. Kawasan Pontian Kukuk tu tu lagi. Tengoklah macam mana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tinggal lagi ialah saya. Okey. Dia kata, kampung tu kan ombak malu Malu. Ni pada hari yang sama ni Tanjung Labuh tak menjadi. Tuan-tuan, asal ni Tanjung tau. Ni bukan pulau. Ni Tanjung. Jadi bila air naik, haki, Tanjung jadi pulau. Jadi kita minta, alhamdulillah kerajaan Persatuan bagilah projek sebanyak 60 juta. Kalau tak nanti dia akan terus menerpa sampai 3 kilometer. Okey, Hani dah buat benteng. Tuan-tuan tengok ni benteng. Ini ketika pasang paling tinggi, air tak lepas. Jalan Tanah Merah, siapa dah boleh tak tahu dah. Ni kampung ni rendah. Air lebih tinggi daripada kampung. Nampak tak? Air tu tinggi, kampung ni rendah. Jadi kalau tak buat benteng ni, air ni akan pergi terus 3 kilometer. Habis kebun Wagiman, Wagiran, Wagimen, Wagino, Wagir. Habis 3 kilometer. Itu juga Tanjung yang kita hidupkan. Tapi Tanjung tu tak berbukit lah. Tanjung bukit sikit. Tanjung tu dihidupkan, dibuat teluk. Ni teluk buatan ni tuan-tuan. Teluk ni kita buat. Jadi ingatkan aku dapat juga konsultan fee, tak ada pun istilahnya. Teluk tu dibuat nak pecahkan ombak tu. Ini juga asalnya darat dah digebah oleh laut. Jadi itulah, usahakanlah buat tebakan. Yang saya nampak Johor dah kena, Selangor kami suruh. Habis nanti harta-harta Suparman, Sudarman, Suratman, Sukarman. Kampung Sungai Lurus. Ini nak cerita dengan tuan-tuan. Kampung Sungai Lurus tu, kalau kita tengok, saya pun hairan kenapa ombak tu mana. Ombak tu datang, pusing balik. Aku cakap, bagus ni ombak ni, malu pula. Sejak kampung tu hidupnya solat Jumaat ni waktu. Tak payah nak juta-juta ni. Saya yang bujuk kampung Sungai Lurus supaya jual tanah seekar 50 gigi. Semua tak ada jual. Kerana dia kata sejak kampung itu rendah, resapan air laut tu, walaupun air laut tak terus masuk, tapi kesan dia rendah tu dia subur pula, dia kata. Jadi kebun kelapa sawit dia macam subur. Tapi jangan lepaslah. Kalau air masih lepas, tenggelam terus, habislah Wagiman, Wagiran tu. Setakat hari ini kampung tu alhamdulillah air laut malu dengan dia. Jadi hasil dia meningkat. Dia tak payah nak guna baja NPK, Nitrogen Phosphorus Kalium.
16. Dia proses resapan tu pun dah cukup baik. Yalah. Pergi dah tengok kalau tuan nak buat kajian. Saya dah selalu sangat tengok. Nak beli tanah, orang tak nak jual. Kampung ni sebenarnya semua tanah bertuan ni. Tanah bertuan. Semuanya dah lari duduk di kampung Tanjung Labu. Ini pun kampung asal ni. Kampung yang ada batu nisan di sini kalau disebut. Kubur pun ni. Habis semua. Kalau saya kira dia daripada sini, ujung sini kampung ni, bawa ke sini. Kalau kita kira dekat-dekat setengah kilometer, kampung dah jadi laut. Terbukti nanti ketika air surut, jauh baru nampak batu nisan, nampak apa. Tulang-tulang tak nampak lah. Tuan nak buat apa? Tuan nak buat apa? Jadi ikhtiar yang manusia boleh buat, inilah dia. Buat benteng. Dan berapa lama benteng boleh bertahan? Ya. Pun begitu adalah maknanya, adalah hikmahnya. Yang kita pandang dua lah. Apabila berlaku suatu perubahan, maknanya ada nilai peringatan dari Allah yang perlu kita ambil perhatian. Sebenarnya di sebalik musibah ada rahmat yang Allah berikan. Apa lagi nak tunjuk kepada korang ni? Seminggu sebelum Terengganu banjir, Mufti Terengganu menjemput saya. Ibu Samaha, Datuk Dr. Zul, minta saya bahaskan tentang perubahan cuaca di Terengganu. Saya menyatakan bahawa Terengganu bakal menerima banjir pada 13, 14, 15 Disember. Rupa-rupanya 1 Disember dah kena. Oh no. Maka Datuk Mufti pun kata, kenapa salah kira? Saya pun jawab, mungkin konsultan fee-nya tu tak ada. Salah kira lah kan. Bukan untuk itulah kelemahan kita. Saya beranggapan, maknanya berdasarkan pengiraan 13, 14, 15 Disember nanti. Tapi rupa-rupanya dia lebih cepat. Tuan-tuan, lebih cepat 2 minggu. Kena pada 3 Disember habis banjir. Ini berdasarkan cerapan pemerhatian yang saya buat di Batu Buruk pada ketika air mula pasang dan pada ketika air mula surut. Jadi apabila air mula pasang, kita akan lihat angin apa yang bertiup. Dan apabila air kemuncak pasang, angin apa yang terus cergas. Kerana kemuncak pasang nanti angin berubah. Di situ kita boleh buat telahan. Tuan-tuan, kemampuan manusia kan ramalan. Ya, ramalannya angin berubah waktu air kemuncak pasang di Terengganu, mengesahkan bahawa hujan akan lebat dalam tempohan masa 2 minggu. Rupa-rupanya aku balik 3 hari banjir terus. Mufti dengan Seusaha Negeri Timbalan Seusaha WhatsApp, macam mana Ustaz kira? Itulah cakap, aku pun heran juga. Macam mana? Kerana ketika air kemuncak pasang, angin taklah kuat mana. Maka kita akan nampak kalau angin tu dah mula kuat, dia akan kuat dalam seminggu. Tak kuat ni. Ni dia perlukan lagi 2 minggu nak tunggu pasang penuh. Pasang penuh tu nanti 13, 14, 15 Disember. Rupa-rupanya pasang awal bulan dia dah belasang. Tuan yang dirahmati Allah. Jadi Terengganu panggil aku tak datang. Tak datang lagi. Cuma saya ingatkan, mungkinkah gelombang kedua pada 13, 14, 15 Disember? Allah jua yang maha mengetahui. Apa pun
sekadar ilmu yang kita ada, setidak-tidaknya adalah persiapan al-isti'dad, al-imdad bihasabil isti'dad. Dapatan perolehan kita ni kan bergantung sejauh mana persiapan dan persediaan yang dibuat. Wallahu a'lam bissawab. Kalau ada nak bertanya satu dua soalan. Ustaz, yang tarik burung ni buat kan? Burung walik nak pergi masuk dalam rumah tadi. Oh, abang kita bertanya, abang nak bela burung walik. Abang tanya macam mana burung walik ni nak suruh dia masuk. Adakah dengan jampi serapah, mambang api, mambang angin, mambang si mambang. Mana tadi ya? Pancur. Mana pancur? Ni dia. Jawapannya dia salah buat lubang. Asalnya dibuat lubang kat depan ni bang. Kat depan. Ini. Saya suruh tutup lubang tu, saya suruh dia buat dekat sebelah sini. Ni buat ni kan dapat dipecahkan kan? Dipecahkan hari tu, tengok burung pun datang masuk. Maka Tuan Haji Jasmal tu terus ulur 1000. Aku tak minta. Dia kasih kan. Itu pula abang mana yang dia buat? Oh, pandai abang tanya. Bagus bang. Dia salah buat. Dia buat arah matahari terbenam. Depan ni tu sebenarnya barat matahari terbenam. Apabila matahari terbenam barat, maka cahaya matahari tu masuk dekat lubang tu. Maka keliau lah, orang utara kata keliau. Burung pun lari lah. Keliau lari. Tak. Jadi dia salah buat lubang. Yang saya buat lubang ni arah utara. Kerana apa saya buat arah utara? Kerana ketika biasanya apabila selepas asar, angin yang cergas bertiup angin utara. Jadi burung ni pun dia balik ikut angin. Jadi patutnya buatlah lubang. Setakat dah buat lubang ni, setakat ni dah adalah lebih kurang 200 ekor dalam. 200 ekor dah buat. Yang hairan ni tu kenapa tak masuk? Salah buat lubang. Istilah. Jadi tak kena pandai. Dengan kata lain, jangan buat lubang timur atau barat. Kalau timur nanti matahari terbit, cahaya itu masuk. Kalau barat matahari terbenam, cahaya itu masuk. Maka kita akan buat sama ada utara atau selatan. Tiba-tiba kita dapati bahawa angin utara dengan angin selatan pun sama kuat juga. Maka kita kena tinggikan serobong. Nampak tak ni? Menara ni tinggikan untuk dia buat terjun. Dia masuk terjun. Terjun. Dah belajar burung walik. Baik. Apabila dah masuk burung 200 ekor, tak bertambah-tambah dalam tempohan 2 bulan. Patutnya bertambah. Maka saya pun datang sekali lagi. Datang dah malas. Tolonglah datang lagi. Habis saya datang kat sini, maka saya dapati bahawa di belakang sini rupanya ada kubur lama. Jadi Pancur ni tempat kesultanan Sultan Abdul Jalil daripada Aceh yang berjaya menjajah Johor. Johor ni sejarah dia banyak. Dia ada 3 besi, 3 diraja yang berbeza lah. Ini daripada Kesultanan Aceh yang datang. Jadi nama tempat ni adalah Pangkalan, dinamakan sebagai
kalau orang nak berhenti tu pangkalan bangsal. Dalam peta lama itu pangkalan bangsal. Jadi maknanya kapal-kapal akan berlabuh kat situ. Jadi orang yang akan bermusafir dibenarkan mendirikan bangsal di sini. Tiba-tiba orang musafir tu meninggal dunia, maka dikebumikan di belakang Banglo Walid ni. Jadi apabila saya datang, saya pun tanya dengan penjaga sini, ada kubur lama tak? Ustaz tahu macam mana? Ada, tanya. Ada kubur lama tak? Ada, dia kata pergi belakang. Jadi pergilah belakang. Kita pun kata kena minta kebenaran seusaha kerajaan ke Johor. 5 jabatan kena minta kebenaran untuk memindahkan kubur lama. Untuk dapat surat kebenaran tu kena beri sumbangan untuk hari keluarga 5 jabatan. Jabatan ni nak makan angin dekat Langkawi dan 10,000. Jabatan dah baik kata. Itulah hakikatnya. Jadi walaupun ada apa-apa debat-debat yang pandai cakap pun debat-debat. Kau cakap pun tak guna. Jadi ada 5 jabatan kena bagi sumbangan untuk 5 jabatan hari keluarga. Jadi Haji nak tak? Tak apalah, dia bagi sumbangan, terpulanglah pada haji tu dah bagi sumbangan. Dalam masa 2 minggu lulus semua surat. Kebenaran nak pindah kubur ni tak mudah tuan-tuan. Kena minta seusaha kerajaan negeri, kena minta jabatan kesihatan, kena minta pejabat daerah, kena masuk mesyuarat keselamatan daerah, mesyuarat keselamatan negeri. Oh, bagaimana? Jadi kalau ikut prosedurnya tak nak bayar apa-apa 2 tahun. Kalau pengeras 2 minggu set. Jadi selesai saya datang, kita pindahkan kubur tu. Alhamdulillah kubur dah dipindahkan. Jadi sebelum pindah kubur biasanya dapat ilham lah. Saya mimpi ya. Mimpi tak, saya tak apa, mimpi je. Rupanya yang kita nak pindahkan kubur ni, dia ni orang daripada Arab. Dia pakai kain putih selempang kat badan. Dia kata dia 8 keluarga meninggal dunia dalam perniagaan. Dia kata terima kasih lah untuk pindahkan dia. Begitu. Yalah. Tak, saya tak apa, saya tak boleh claim. Tak kisah. Tuan-tuan nak bahas tu bahaslah. Istilahnya gitulah. Jadi dengan kata lain, dia ada kesan lain juga, bang. Bukan angin aja, ada angin zahir, ada angin batin, macam-macam. Kenapa lah dunia begini kan? Tapi lebih senang berhubung dengan yang batin tu. Hadiahkan Fatihah, settle. Yang zahir ni yang susah tu. Keluarga kan, sumbangan hari keluarga. Tak apalah, biar budak muda ni tahu kan akan datang macam mana dunia ni kan. Nak cakap lebih pun ke dalam aku. Tak payahlah, faham-faham lah. Cuma satu peringatan lah kan, apabila kita melihat bahawa setiap kali air pasang besar, air itu mesti melimpah. Maknanya keperluan air masin lebih diperlukan berbanding dengan air tawar. Istilahnya gitulah, sangka baiknya begitu. Jadi apa akan jadi kalau air masin dah menguasai kebanyakan daratan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang menjadi persoalan. Tak apalah, cerita nanti tuan-tuan tak faham pula. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.